Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ketiga dan keempat mini series Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad, memandangkan siri Ultraman Deka tengah berehat sekejap. Jadi aku ada kesempatan lah untuk ceritakan pasal episod ketiga dan keempat ni lah. Di pengakhiran episod kedua, kita boleh tengok Alien Bat telah menggunakan sedikit kuasa kejahatan yang ada dalam badan Ultra Woman Grigio untuk dia menghasilkan Grigio Darkness. Pada ketika Ultra Woman Grigio, Ultraman Z, Nice dan Boy nampak macam tak ada harapan untuk kalahkan musuh-musuh diorang pada ketika tu, iaitu Absolute Tartarus, Alien Bat, Rebatos dan juga Gina Spectra, tiba-tiba muncul Ultraman New Generation Heroes membantu. Ultraman Ginga, Ultraman Victory, Ultraman Rosso, Ultraman Blue. Diorang ni berlawan dengan Absolute Tartarus. Alien Bat pula berlawan dengan Taiga, Fuma dan juga Titus. Manakala Ultraman Op dan juga X berlawan dengan Rebatos. Ketika Ultra Woman Grigio berhadapan dengan masalah semasa berlawan dengan Grigio Darkness, tiba-tiba muncul Ultraman Jig dan X datang membantu. Sekali pada masa tu, Gina Spectra datang mencelah. So terpaksalah Jig dan X ni berlawan dengan Gina Spectra. Masa Zack berlawan dengan Gina Spectra tu, Zack pun mengeluarkan pedang Beliarok dia. Sekali pedang Beliarok tu boleh pula pergi ke Jig, sebab Beliarok kata dia dapat rasa yang Ultraman Jig tu macam ada dia punya jin lah, ataupun DNA dia. Memang Beliarok tu ada DNA jin, sebab Beliarok kan dihasilkan daripada DNA Ultraman Belial, dan Ultraman Jig tu adalah anak kepada Ultraman Belial. So dah tentu-tentulah ada DNA Beliarok juga kat badan Ultraman Jig. So Ultraman Jig pun dia menggunakan pedang Beliarok tu untuk berlawan dengan Gina Spectra. Pada waktu tu juga Ultraman Taiga berjaya memusnahkan Alien Bat menggunakan Tri-Stream Form dia. Ultra Woman Grigio juga berjaya memusnahkan Grigio Darkness hasil sokongan daripada Ultraman Z, Nice dan juga Boy. Rebatos pula pada waktu tu hampir-hampir je nak dimusnahkan oleh Ultraman Op dan juga Ultraman X, tapi mujurlah Tartarus datang membantu selepas dia berjaya mengenepikan serangan Ultraman Ginga, Victory, Rosso dan Blue dengan menggunakan Absolute Destruction. Lepas tu, Tartarus telah mengambil Devil Splinter yang ada pada para Ultraman, dan Rebatos menggunakan Devil Splinter tu untuk menambahkan lagi kekuatan Rayonix-nya dan seterusnya membolehkan dia memulihkan Giga Battlenizer. Lepas tu, Rebatos telah menyeru keluar abang kepada Gina Spectra, iaitu Judah Spectra dan Mole Spectra. Dengan menggunakan Giga Battlenizer tu juga, Rebatos telah menggabungkan Judah dan Mole Spectra tu dengan adik dia sendiri, iaitu Gina Spectra, lalu membentuk satu makhluk yang sangat kuat, iaitu Gua Spectra. Rebatos pada masa tu juga tiba-tiba meletup sebabnya dia tak mampu untuk menampung kuasa yang ada pada Devil Splinter. Tartarus pula dia pergi ambil Giga Battlenizer tu dan kemudian dia pun pulang ke Kingdom. Sampai je kat Kingdom, Tartarus telah menyimpan Giga Battlenizer tu kat satu ruang rahsia, tapi tanpa Tartarus sedari, dia sedang diperhatikan oleh Ultraman Belial dan juga Ultraman Trigger. Dalam ruang rahsia tu juga sebenarnya ada Trigger Eye, tapi seperti yang kita sedia maklum, Trigger Eye tu belum lagi digunakan oleh Ultraman Trigger dalam timeline The Destined Crossroad. Sementara tu Ultraman New Generation Heroes ni berlawanlah dengan Gua Spectra tu, tapi Gua Spectra tu memang hebat gila lah. Semua serangan para Ultraman ni berjaya ditepis. So nak tak nak, semua Ultraman New Generation Heroes ni terpaksa bergabung sekali lagi untuk menjadi Ultraman Rega. Pada waktu tu juga, Gua Spectra telah menyeru keluar dua ekor raksasa Baltan. Jadi Ultraman Zack datang membantu untuk berlawan dengan dua ekor raksasa Baltan tu, dan Ultraman Rega pula akan fokus untuk berlawan dengan Gua Spectra. Dua ekor raksasa Baltan tu memang bukan tandingan kepada Ultraman Z, sebab Ultraman Z berjaya mengalahkan dan memusnahkan dua ekor raksasa tu dengan mudah. Malah Gua Spectra pun bukanlah tandingan kepada Ultraman Rega, sebab serangan-serangan pantas Ultraman Rega langsung tak dapat ditepis oleh Gua Spectra, dan kemudiannya Gua Spectra telah dimusnahkan dengan serangan Ultimate Buster. Bila Gua Spectra tu dah dimusnahkan, dia pun berubah bentuk menjadi Gina Spectra semula.
Grigio cuba untuk menyembuhkan Gina Spectre menggunakan Grigio Cheer Charge. Tapi malangnya Cheer Charge tu macam tak ada kesan langsung kepada Gina Spectre. Ini kerana Gina Spectre tu sebenarnya dia dah mati. Yang boleh bergerak tu cuma jasadnya sahaja. Grigio ni dia beria-ria nak tolong Gina Spectre sebab dia dapat tengok yang Gina Spectre ni bersungguh-sungguh nak tolong selamatkan abang-abang dia. Kena pula si Grigio tu dia pun ada abang-abang dia juga, iaitu Rosso dan Blue. So dia faham perasaan Gina Spectre tu yang dia bersemangat nak tolong Gina Spectre tu. Baru je semua Ultraman nak bertenang pada waktu tu, tiba-tiba muncul dua Ultraman jahat ni, iaitu Ultraman Belial dan juga Ultraman Trigger. Dah lah pada masa tu semua Ultraman ni memang tengah lemah, lampu pun tengah berkelip-kelip, muncul pula dua Ultraman jahat tu. Tapi dua Ultraman jahat tu datang cuma untuk macam nak bertanya khabar je lah. Macam Ultraman Belial, dia cuba nak mengenal pasti betul ke Ultraman Jit tu adalah anak dia. Dan Ultraman Trigger pula sekadar datang untuk berjumpa dengan anak Ultraman Taro, iaitu Taiga. Pada ketika itu juga, pedang Belial Rock yang dipegang oleh Ultraman Zack telah pergi ke Ultraman Belial. Sebab Belial Rock rasa yang Ultraman Belial tu ada DNA dia yang paling banyak. So dia pun pergilah ke Ultraman Belial dan kemudian Belial dan juga Trigger pun meninggalkan semua Ultraman kat situ. Kat dalam narak di Istana Absolute dalam planet The Kingdom, Yulian cuba untuk memulihkan tenaga Ultraman Regulus. Sekali tiba-tiba Absolute Diavolo datang tolak Yulian dan kemudian Absolute Diavolo ni cakap dekat Regulus, kau serahkan je lah Cosmos Beast Style tu kat aku. Kenapa dia cakap macam tu? Kita tak tahulah. Nanti tunggulah ulasan dalam episod yang akan datang. Masih lagi kat Istana Absolute, Tartarus sedang bersembang dengan Absolute Titan. Dia telah mengarahkan Absolute Titan pergi ke sebuah planet yang bernama Planet Babel. Sebab kat Planet Babel tu katanya dia dapat detect ada kuasa yang sangat kuat yang datang dari makhluk legenda. Siapa makhluk legenda tu? Kejap. Jadi aku cerita kejap je. Jadi Absolute Titan ni pun dia pun ikutlah perintah Absolute Tartarus tu dan kemudian dia pun terus pergi ke Planet Babel tu. Sampai je kat Planet Babel tu, dia pun macam tertanya-tanya sendirian. Betul ke kat sini ada makhluk legenda tu? Dan kemudian Titan pun menyebutlah nama makhluk legenda tu, iaitu Ultraman Noah. Tengah Titan ni duk tengok kiri kanan, tiba-tiba dia kena serang hendap, tapi mujurlah dia dapat tepis serangan tu. Sekali tengok-tengok yang keluar kumpulan Ultraman USA, iaitu Ultraman Chuck, Ultraman Scott dan juga Ultra Woman Beth. Ketiga-tiga Ultraman USA tu datang selepas diorang ni mendapat info daripada Ultraman Zofi tentang kehadiran kaum Absolute dekat situ. Sebenarnya aku tertanya-tanya jugalah kenapa dalam banyak-banyak planet yang ada, Ultraman Noah dikatakan berada kat planet Babel tu. So ada yang aku baca, diorang mengatakan yang Ultraman Babel ni mungkin adalah planet kelahiran Ultraman Noah. Sebab itulah Absolute Tartarus ni dia dapat detect kemunculan tenaga Ultraman Noah kat situ. Tapi itu semuanya kemungkinan je lah. Sebab bagi aku Ultraman Noah ni memang satu Ultraman yang sangat misteri. Kita memang tak tahu sangat dia punya latar belakang. Apa-apa pun, itulah semua benda yang dah berlaku dalam episod ketiga dan keempat dalam mini series Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad.